Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuriyati li baitihi wa tabi'ina tabi'in hum thumma ila ruhi abaina jaddatin wal jamal muslimin muslimat mu'minin mu'minat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita akan bicara tentang aku, ilmu dan iman. Kita mula dengan aku. Jadi mau jaga ni, seperti saya terangkan dahulu, yang paling utama syaitan punya godaan ialah untuk sentiasa mengingatkan kita wujud. Bila kita ingat kita wujud, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Dan di situ dia bermain sandiwara. Dia buat kita jadi ego. Dia buat kita jadi bangga, bongkar dan sebagainya. Kita mesti lebih daripada sesiapa. Kita mesti mempertahankan kita punya maruah, kita punya harta, benda dan sebagainya. Dia banyak dahan dia boleh berpaut bila kita begitu. Tetapi kalau kita tahu, Imam Ghazali berkata, kalau kau kenal diri kau kenal Tuhan kau tidak wujud. Bila kita sudah faham itu, dan ini adalah sebenarnya, kita tak boleh wujud di samping Tuhan kita wujud, sudah jadi dua. Sudah syirik. Tauhid roboh. Sudah ada dua, Tuhan dengan kita. Tak boleh. Hanya satu wujud saja. Kalau tengok air batu dekat lautan, yang ada tu air, tak boleh ada dua wujud. Air batu itu pun air. Dan saya sudah tunjuk syarahan yang dulu, ingat plasticine, ingat? Plasticine. Plasticine tu ada magic. Dia jadi Michael Jackson, betul tak? Plasticine tu. Jadi bila saya tanya awak, siapa yang break dance tu? Awak cakap plasticine. Kan? Siapa yang nyanyi tu? Plasticine. Michael Jackson tu plasticine. Baju dia plasticine. Semua plasticine. Dia boleh bergerak kerana plasticine tu magic. Kita juga daripada zat dia. Zat dia yang boleh berkata-kata. Zat dia yang boleh nyanyi, boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Zat dia yang menjadi kita. Rahsianya dia. Jadi bila kita sedar, itu yang kita aku yang zahir. Terzahir itu. Seperti air batu terzahir daripada air. Engkau semua itu terzahir daripada zat aku. Tidakkah engkau tahu? Sekarang mata kamu tidak buta. Allah sudah berfirman. Kita sudah faham. Jadi tak boleh aku, kita wujud. Kita ni wujud. Tak boleh. Kalau you fikirkan, manusia tu pun tak ada. You cabut ni, tangan. You cabut kaki. You cabut kepala. You cabut badan. Mana dia manusia? Tak ada. Apa semua? Tak ada. Dia Imam berkata, kalau engkau tahu, engkau tidak ada. Allah pun berfirman, tidakkah kamu tahu dahulu kamu tiada? Dan juga Allah berfirman, semua akan binasa, akan kembali menjadi zatku. Yang tinggal zatku. Walhasil balik asal.
Pimai-pimai kat situ juga. Bila kita sedar ini, baru tengantuk, baru tengadah. Ya Allah. Baru kita sedar. Kan? Dan nak sampai ke tempat ini satu macam gunung yang tinggi ya. Nak sampai ke puncak itu, yang kita tu tiada. Macam-macam bugaan syaitan ini. Dia tak nak kasih. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi ada setitik kita di dalam, dia apa kita. Sampai kita jadi tempayan pecah. Ya Allah. Sampai kita jadi tong kosong. Tak boleh setitik dari kita ada di dalam. Dia pepah kasih kosong. Sudah pepah kasih kosong, baru dapat diisikan dengan kehendak dia. Yaitu dia yang menjalankan hidup kita ini. Kita sudah jadi abdal. Abdal itu pertukaran. Kita menjadi alat perkakas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk sampai di situ, kita mesti jadi tempayan pecah. Tin kosong. Tak boleh sedikit dari kita ada di dalam. Itu pasal ulama banyak silap sini. Dan saya teguhkan di laman web. Dan ada ulama terima saya punya penerangan. Dia berkata, kita dijadikan daripada tiada. Tak boleh. Tiada, kalau kita jadi daripada tiada, ada Allah dan ada tiada. Kita terjadi daripada tiada. Ada dua. Allah tu ada dan di sebelah dia tiada. Kita dijadikan daripada tiada. Ulama tidak nampak tu. Dia membuat lagi satu wujud di sebelah Allah. Engkau datang daripada mana? Kuala Lumpur. Daripada mana? Melaka. Engkau dijadikan daripada apa? Daripada tiada. Unsur itu, kita tu tiada. Tak boleh. Lepas tu ulama timbulkan, dia cakap dia punya zat meliputi. Dia cakap bukankah ilmu dia yang meliputi? Dia beri saya soalan itu. Banyak ulama saya jumpa bertanya saya yang sama juga. Bukankah ilmu dia yang meliputi? Dari segi syariah ni kelakar juga lah. Dia ke ilmu ni. Saya kata, ada ke ilmu dengan Allah tu berpisah? Sini Allah, sini ilmu dia. Bukan di mana ilmu dia ada, Allah mesti ada, betul tak? Betul tak? Kalau sini Allah, sini dia berilmu, dah berpisah dah, tak betul lah kan? Dekat di mana ilmu dia ada, mesti zat dia ada. Tak bercerai. Baru semua termenung. Satu ulama tu kata saya, kalau orang faham kau cakap ni, banyak orang makrifat. Pasal dia orang ingat ilmu dia meliputi. Tapi Allah berfirman, aku meliputi semua. Semua. Sehingga itu Abu Ahad Daud, walaupun satu hamba pun zat dia meliputi. Termasuk ruang dan masa. Jadi ada ilmu dia, ada zat dia. Ada zat dia, dia melihat, mengawasi. Jadi tak boleh kita ni datang daripada unsur yang lain. Tak boleh kita ni wujud selain berpisah daripada Allah. Tak boleh. Semua kita terjadi daripada zat dia. Dan tak terpisah kita dengan zat dia. Dia menjadi batin kita. Setelah dia zahir. Dan kita bukan di luar, di tepi. Kita di dalam zat dia. Seperti Rasulullah bersabda, demi diriku dalam genggaman zat. Kita ni dalam genggaman zat ni. Di dalam ruang ni ada zat dia. Kita duduk di dalam zat dia. Lantai ni pun zat dia, ceiling pun zat dia, ruang ni zat dia. Kita di dalam, bukan di luar. Allah tidak berakhir, tidak bertempat.
tidak berakhir, tidak kita boleh khususkan dia tak tahu bagaimana zat dia besar. Tidak dapat orang melihat dia dengan ni dua mata. Kalau kita boleh lihat dengan ni dua mata, habis angus. Jadi aku tak boleh. Aku tu mesti terbalikkan jadi KAU. Tak boleh AKU. Jadi KAU. Apa tu KAU? Kau. Kan? Jangan COW sejuta awak ni. Itu lain. KAU. Tapi bukan kita Tuhan. Kita zat dia. Zat dia yang sedikit. Seperti kalau awak tarik jari saya ni. Awak cakap, ini Ustaz. Sejuta awak. Ini jari saya betul lah. Ini bukan betul. Allah cakap, jangan kau sembah bulan dan bintang. Jangan kau sembah matahari. Ini semua sedikit zat dia. Akulah Allah. Sembahlah aku. Dia mau kita sembah yang sepenuhnya. Yang semua tu zat dia. Yang dinamakan Allah. Rasulullah bersabda, Allah itu adalah zat yang maha indah. Zat yang semuanya. Bukan yang sedikit tu. Tak boleh. Jadi tak kasih kita sembah bulan, bintang, matahari. Tapi kita mesti datang daripada dia. Kalau kita datang daripada yang lain, apa bikin kita sembah dia? Kalau ini ibu bapa saya, kenapa saya nak mengaku awak ibu bapa saya? Saya datang dari ibu bapa saya sini kan? Kan? Awak datang daripada ibu bapa awak. Ini saya sini. Dia tak boleh. Allah berfirman tidak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, porak peranda dunia ni. Siapa gaduh? Dia nak ini, dia nak ini, dia nak ini. Tak boleh. Satu. Tak. Jadi selagi kita aku, itu yang dah jadi penentang. Seperti iblis. Bila suruh sujud pada Adam untuk menghormati Adam, dia tak boleh terima. Aku lebih mulia. Aku. Di sini yang bezakan seperti saya cakap. Mu'tazilah berkata, aku wujud. Fahaman Mu'tazilah. Dan berkuasa mengubah hidupku. Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah. Fahaman Jabariyah berkata, aku wujud. Masih aku wujud. Aku wujud. Tapi tak berdaya dan upaya. Tak ada daya dan upaya untuk ubah hidupku. Asyariah pula, dia duduk atas pagar. Aku wujud, kadang-kali berkuasa, kadang-kali tak berkuasa. Dia duduk tengah. Orang makrifat, dia berkata, dia tak ada soal kuasa terus, dia kata, aku tak wujud. Aku tidak wujud. Bila kita faham ini, kita dah tak ada gaduh lagi. Kita dah boleh terima inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah orang yang dapat petunjuk dan berkat rahmat daripada Allah. Kita dah kembalikan balik hak dia. Ini engkau punya Allah, buat apa engkau suka. Daripada engkau aku datang, kepada engkau aku kembali. Buat tu. Ya Muhammad, naklah kau menyerah. Rasulullah menyerah. Hai orang-orang beriman, nak kau menyerah. Semua hak dia. Nak bikin apa kan? Kita nak gaduh-gaduh kan? Awak naik basikal, saya kenal tu basikal saya yang awak pinjam 10 tahun dulu. Saya ambil balik. Mana boleh awak gaduh tu basikal saya awak pakai, betul tak? Walaupun saya tak ambil balik, belum masa sampai saya ambil, saya punya hak. Saya beli basikal. Apa awak nak buat? Awak bikin apa? Saya tanya. Polis pun marah awak, bukan marah saya. Waktu kau dah kasih 10 tahun naik pun tak bersyukur. Dia ambil balik, kasihlah dia pemiliknya. Begitu. Semua kita hujung. Kepala berhujung kaki hak dia. Manakah nikmatku kau nafikan? Bismillah. Fabi ayya rabbikumah tukadziban. Apakah nikmatku kau nafikan? Ya Allah.
Satu hari saya beli basikal nak exercise. First day nak naik hujan turun lebat. Saya pun berkata, ya Allah, first time nak exercise dah hujan. Alamak. Kali teringat ni ayat turun. Apa nikmatku kau nafikan. Terus saya nangis. Oh, sorry Allah. Hujan pun nikmat kau, minta maaf. Terus basikal sampai sekarang museum. Siapa nak boleh ambil, dah berkarat sikit. Tayar dah pencet dah. Tak naik terus. Tobat. Badan pun tobat. Jadi ingat, aku tu mau jaga. Bila aku tu datang ego, tak nak kalah. Berang. Panas baran. Aku. Boleh bikin puisi. Aku dah. Aku. Terus saya cakap, bila dia aku tu syaitan datang. Itu dia ungkapkan nafsu gitu tu. Dia permainkan. Jadi kita tak boleh tunduk. Bila kita dah gantikan dengan kau, dia cari aku dah tak ada. Mana dia? Dia dah tak boleh goda. Selagi ada aku tu, hapus nafsu-nafsu kita dia. Dia jadikan kuda. Itu mau jaga. Kita, you jangan buka belakang. Kau buka belakang, saya tak boleh lecture. Lalu gaduh. Itu rahsianya, you dah diam-diamlah dengar aja story kan. Tapi kita faham lah. Sengaja buka. You dah faham, okeylah senyum kan. Tapi you ada modal untuk bersyarat dengan orang ke tak? Walaupun you dah tahu rahsia dia, diam-diam kan. Kau buka belakang, dah tak ada story lah. Dah tengok belakang dah kan. Diam-diam. Dengar, ini ada modal. Lain orang nak dengar, boleh kasih ya. Kalau dah tahu rahsia, kita duduk senyum. Kan? Ya? Ya. Jadi kau dah tahu, okeylah. Ini kita story. Jadi, bila kita aku tu, mau jaga. Ini bagi orang yang baru nak berkenalan dengan Allah kan. Kita boleh pakai inilah. Jadi, bila aku tu datang dengan hak. Bila aku sudah ada hakku. Isteriku. Kau kebas nanti gaduh kan. Anakku, kau jangan apa-apa dengan anak kan. Anakku, rumahku, cantik rumahku dah kan. Keretaku, naik keretaku, ya. Keretaku. Kebunku, kucingku, semua hak gitu. Sudah kita berhak pula. Padahal hak itu siapa punya? Kita sudah. Pasal aku kan, aku datang hakku kan. Dah jadi gini kan. Dan bila ini berlaku, itu yang kita tak boleh terima tu. Kerana aku. Kenapa isteri aku tinggalkan aku? Tak boleh terima. Ini anakku. Anakku. Hartaku, kucingku habis. Kucing pun habis. Kenapa? Itu dia. Kan? Kita tak boleh terima. Pasal aku. Kita tak boleh terima. Jadi macam kita jamaah cakap, kita nampak di sebalik itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Diam. Kunci zip. Kita dah tahu rahsia dia. Kan? Kalau tidak, kenapa? Nabi Nuh pun terbabas. Ya Allah. Tengok. Itu pasal you tengok ni Allah berfirman. Itu semua makrifat tu. Kita dah tahu rahsia dia. Jangan kita tersilap lagi. Tengok Nabi Nuh. Ini anak aku, ya Allah. Kenapa kau matikan? Anak dia mati kan? Air naik, habis kan? Tengok dia cakap. Dengan Allah tu. Tengok dia. Ya Tuhanku. Sesungguh
Ini anak aku, termasuk dalam keluargaku. Sampai hati kau buat gini ya Allah. Kenapa kan? Anak aku. Sampai hati kau buat. Ini anak aku ya Allah. Anak aku. Termasuk keluargaku. Kenapa? Tengok Allah ya. Aku melarangmu dari menjadi orang jahil. Kau dah tahu rahsiaku. Betul tak? Kau dah tahu rahsiaku. Anak dia pun apa? Zat dia. Kau dah tahu. Aku melarang kau menjadi orang yang jahil. Sepatut dia mesti cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pasal orang makrifat. Ada apa bencana dia relax. Dia balik. Mata dia tidak buta. Syaitan tak boleh menunggangkan dia sebagai tunggangan melawan Allah. Sudah kenal. Sudah kenal. Tak ada dia menjerit, anakku. Ini kucing kesayanganku, ya Allah. Tinggal bulu so. Lain mah dah terbakar kan. Tak boleh. Tak boleh. Kita dah tahu rahsia. Itu pasal Cat Stevens. Tahun 76 saya dengar lagu dia. Saya dah agak ini masuk Islam. Ya, kalau aku tak ada mata, aku tidak akan menangis. Tanpa mata, aku tidak lihat maksiat. Kalau aku tak ada tangan, aku tak menangis. Tanpa tangan, aku tak buat maksiat. Kalau aku tak ada kaki, aku tidak menangis. Tanpa kaki, aku tidak jalan tempat maksiat. Dekat ini masuk Islam dah. Betul-betul masuk Islam. Pasal ini cakapan orang sufi. Orang sudah makrifat, dia tahu rahsianya. Oh, kita cakap rahsia Allah senang ya. Itu berapa banyak orang cari ini. Duduk kedai kopi, tembak sana, tembak sini ya. Cari ini. Tahu? Yang ada dekat sini dia tak tahu kan. Dia tak sebut kedai kopi semua ras sini kan. Dia tak tahu. Sini kita buka jelas. Tapi seperti saya cakap, makrifat ni kurnian Allah. Kalau saya nak kasih, saya tahu sama dulu. Ya, pandai betul. Kalau dia makrifat, semua orang nak ikut belah. Ha? Jadi kita dah tahu rahsia dia. Diam. Ikut harus tu. Ikut lu mahfuz dia. Semua jalan. Setiap hari turun arahan. Apa kita mesti buat hari ini. Besok lain arahan. Bila kita dah meninggal, tak ada arahan turun. Awak ingat, awak berfikir, nahi. Awak tidak berfikir, itu fikiran turun. Baru awak boleh berfikir. You tahu kadang-kadang you nak masak kan? Apa nak masaknya dia? Kan? Terfikir. Kadang-kadang kita boring. Apa nak buat ni? Boring betul. Kan? Boring. You ingat, kadang-kadang you jalan boleh terbabas pula kan? Nak belok sana, terbelok sana kan? You ingat, you berfikir. Itu orang pergi kerja. Bangun pagi, start enjin motor. Awal dia dah sampai. Tak naik duduk. Robot kan. Dia ada berfikir, berhenti, belok sini, berhenti. Tak ada. Sampai. Bila tak ada datang arahan tu, tak boleh. Saya pun lecture dengan awak. Saya dapat itu hidayah. Lain itu lain hidayah. Apa? Jadi saya susunkan, saya lecture ikut hidayah dia. Jadi saya lecture senang. Satu kali saya punya hidayah turun untuk seminar, saya hantar pada sahabat untuk kasih buku untuk kita berseminar. Dia salah print lain hidayah. Bila saya dapat, ini bukan. Kalau ini awak kasih tak boleh lecture. Masa turun lain, awak print lain kan. Tukar balik. Tak boleh. Mesti ikut hidayah yang datang. Kau tak boleh. Susah nak lecture kau tak ada itu hidayah. Bila ada itu hidayah, senang. Awak pun dengar show. Kau tidak, ustaz ni asyik boring. Sekejap-sekejap terlupa.
Dia baik tidur. Ya, Nabi Nuh pun kena tegur. Tapi Rasulullah, ya Allah, cantik sungguh Allah, ya Allah Rasul. Bila dia pergi dakwah, dia tak kasih buat dekat Mekah. Dia pergi dekat satu bandar, apa panggil Hijaz kan? Yang dia kena lempar dengan batu sampai kaki berdarah. Taif. Sampai kaki dia berdarah. Sampai dia lari masuk kat kebun. Malaikat Jibril datang tu. Rasulullah, kau mau aku sapu mereka dengan aku berkepak biar mereka habis. Rasulullah cakap, jangan. Kenapa Rasulullah? Mereka tak mengerti. Tengok. Mereka tak mengerti. Tapi Rasulullah pun tersilap juga. Kan? Bila dia kena dia orang panah dia kan. Panah dia. Belakang ada yang terkena dia. Serpihan tu. Satu sahabat gigit tu besi yang melekat kat dia ke mana saya tak ingat. Gigit, tarik lah. Bang Uhud tu. Tarik. Keluar dengan gigi-gigi sahabat sekali keluar. Kesian tu lah. Tarik lah. Tengok Bang Uhud. Jadi Rasulullah bersabda, apa keuntungan kamu mencederakan Nabi yang dihantar kepadamu? Apa keuntungan kamu mencederakan Nabi yang dihantar kepada kamu? Maksud, kenapa kau tak mengerti kan? Kali Allah turun, ya Muhammad, itu hamba aku. Allah hantar Jibril turun, dia boleh sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah berfirman, ya Muhammad, itu aku punya hamba, bukan hamba kau. Sama ada untung tak untung ke, itu aku punya urusan. Tengok cantik sekarang. Kalau kita tak makrifat, kita tak faham apa maksud dia. Untung tak untung aku punya urusan kan. Bila kita makrifat, kau betul lah. Zat dia. Dia suka lah kan. Ha? Itu pasal dia ampunkan kita. Yang tak sembah dia pun dikasih makan, dikasih kaya, dikasih kasih sayang. Yang tak sembah, you tengok. Ha? Malahan ada lebih daripada kita. Kita jelas dia naik Mercedes, dia naik basikal. Betul tak? Ha? Dia kasih zat dia. Zat dia. Kan? Dia tak ada banyak habis kan? Tak ada. Macam mana dia boleh sangat sabar? Zat dia. Betul tak? Kan? Zat dia. Awak kepukul tangan awak. Terus saja awak garuk. Tak sakit. Orang lain garuk mesti sakit. Pasal apa dia tak tahu imbangkan. Betul tak? Kita boleh imbangkan. Jadi rasa sedap. Kan? Oh, kan? Kau surang, tangan kau ni keras betul lah. Kan? Dia tak tahu imbang. Ya Allah punya zat. Dia pun suka. Dia punya zat. Itu kadang-kadang orang cakap, Ustaz kadang-kadang dalam Quran ni bercanggah. Pasal kau tak makrifat. Bila kau makrifat, kau baru faham. Allah bila turunkan firman, dia tak nampak lain zat dia. Dia zat. Jadi dia tak ada bercanggah. Kan? Dia cakap pada zat dia. Dia kata, aku tidak zalim. Kenapa ada tsunami? Yalah. Bila kita tak makrifat, kita tak nampak. Dia kata, aku tidak zalim. Dia zalim pada siapa? Hari sini, kenapa engkau cakap aku zalim Fatimah Jong? Engkau jadi aku punya hanya kau tak zalim kan? Tak ada orang nak tackle aku. Fatimah Jong. Itu gigi kau punya ke aku punya? Engkau punya Allah. Engkau apa bising? Aku nak ginikan ke? Aku nak ginikan. Aku punya gigi. Gigi Allah bukan gigi engkau. Kau tak ciptakan gigi itu. Allah yang ciptakan. Dia yang ciptakan. Muka engkau tu kau ciptakan ke aku? Engkau ya Allah. Kan? Ayah apa kau bising? Balik jangan. Balik. Hak dia. Hak dia. Manakah nikmatku kau ragukan?
Tadi kau nafikan lagi satu firman yang kau ragukan. Semua hak dia. Ni hari saya boleh pakai baju hijau, saya punya boleh tak? Ni baju saya boleh tak? Boleh lah, saya punya baju kan, bukan baju awak. Awak tak kasih, saya bakar awak tahu kan? Saya punya baju, saya punya suka kan? Hak dia. Kan? Jadi bila dia firman dalam Al-Quran tu pada zat dia. Dia boleh cakap apa dia suka pada zat dia. Masuklah kau dalam neraka, zat dia. Masukkan kau dalam syurga, zat dia. Nak cakap apa kan? Sebelum kita ada menjadi ahli neraka, zat dia yang ambil peranan tu jadi ahli neraka. Faham juga ni? Bila firman kun, zat dia ambil peranan di Lauh Mahfuz jadi ahli neraka. Zat dia ambil peranan jadi ahli syurga. Zat dia ambil peranan jadi ahli. Zat dia jadi ambil peranan jadi alimah. Zat dia ambil peranan jadi cik pun. Semua zat dia, kan? Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam, kan? Pak pandai, ha? Diam. Kita sudah tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, di hari kemudian Allah punya pertimbangan, dia punya hukuman terlampau sangat adil, tak ada orang boleh melawannya. Semua adil seadil-adilnya. Tidak ada yang boleh melawannya. Bagaimana keadilan itu kita pun tak tahu. Ya Allah, tapi hebat betul. Tapi dia lakukan pada siapa? Jangan lupa kan. Lupa saya bergaduh. Jadi kalau suami tengah baring-baring dah pencin, tak ada kerja, janganlah sepak kan. Bang, bangun, bang. Itu apa? Zat dia. Isteri anak, janganlah tangan pantas. Zat dia. Kasih sayang. InsyaAllah. Jadi, itulah Allah melarang kamu jadi orang yang jahil. Kamu sudah tahu. Jangan menjadi orang yang jahil. Orang makrifat paham ni. Maksud ini ayat. Jangan kamu menjadi orang yang jahil. Orang yang tak tahu macam mana. Rahsia dia. Itu dia. Jadi mau jaga tu. Kalau tidak kita akan bertanya kemusnahan ni semua kan. Habis kita akan bertanya kenapa? Itulah Allah meninggikan orang beriman tu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ilmu. Kita kalau ada ilmu, insya-Allah. Seperti kita tengok ni, kelas plastising, ini semua plastising. Semua ni. Kan? Yang berjoget, yang berjalan, yang ini semua plastising. Kita nampak ni tapi plastik sama juga. Ini semua zat dia. Yang batin. Dan ini semua zat dia yang zahir. Begini juga tadi. Ini semua plastising yang zahir. Plastising yang batin. Ini juga zat dia yang terzahir. Zat dia yang batin. Aku yang zahir. Aku yang batin. Mana ada lagi? Tak ada yang di tengah. Dan ada yang di tengah. Ada awak jumpa firman ada yang di tengah. Kalau awak jumpa itu habis teori habis. Ada yang zahir, yang batin. Orang-orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhan yang nescaya sudah pasti yang mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Imam Ghazali. Ini cakap amai leh, apa leh. Habis tak ada. Kita tidak wujud yang wujud zat dia yang zahir. Yang sedang cakap, yang sedang duduk, yang sedang memikir, yang sedang melihat semua. Kita nafikan sifat ini. Zat dia. Kita isbat zat. Di mana kamu memandang? Di situ aku ada. Di segenap ufuk dan pada dirimu. Zat dia.
Aku meliputi semua. Dan kita tahu semua ini adalah atom yang paling kecil. Kita ni atom. Ruang ni atom. Semua yang di luar atom berkumpul menjadi ciptaan. Siapa yang boleh mengelolakan ni atom? Zat dia. Maha halus, maha meliputi. Dan yang ini semua terzahir daripada zat dia. Kita tak ada sesuatu yang zahir. Dan segala yang batin, segala yang selain daripada Allah, batil. Hanya dia saja yang wujud. Saya boleh cakap dengan awak pasal awak dah faham. Kalau saya cakap keluar ke lempar batu, semua orang tak boleh terima. Ini awak tak nampak dia wujud. Ini yang mati hidung ni, tak nampak wujud ni. Telinga tak boleh. Cakap orang ke lempar batu. Baik duduk rumah tidur syuk. Saya tak mesti ni ilmu. Dan tak boleh. Bila awak dah faham, saya boleh cakap. Pasal ini pasal kita kelas lanjutan kita boleh buka. Luas-luas buka. Awak berenang dalam lautan besar. Pasal apa? Syaitan kalah dengan orang berilmu. Itu diakui. Kita sudah tahu. Jadi sesuatu berlaku, kita tak gabrah. Kita dah pegang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berilmu, kan? Dasar dia berkata, seorang yang fakih, satu orang yang fakih yang berilmu adalah lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang abid. Saya tunjuk awak satu contoh. Bila dia menyembah Allah, dia berupa tu? Berupa ke tidak? Alhamdulillah. Dia boleh diumpamakan tak? Tak boleh. Syaitan sudah kalah. Dia menyerupai sesuatu kat itu bukan aku punya Tuhan, kita tahu. Betul tak? Kalau dekat itu siapa punya Tuhan? Itu kau punya Tuhan, ambil bawa balik. Itu ilmu. Dia kalah kat situ. Yang sembahyang dia timbul lah. Itu bukan Tuhan aku. Tak serupa. Siapa punya Tuhan? Itu kau punya lagi, ambil bawa balik. Kita sudah kenal macam mana dia nak syirikkan kita. Tak boleh. Tuhan kita yang gaib, tak serupa, tak seumpama, tak berbunyi, tak berwarna. Ingat ya Allah, dia kalah. Orang yang berilmu, orang yang tak berilmu, dia mengingatkan Superman. Engkau jadi Superman, dah dalam sembahyang itu tengah terbang-terbang. Kan? Dia terbang dah, siapa tu? Ustaz dah. Oh. Ha? Tak betul. Jadi dia kalah orang yang, dan orang sudah faham, bila dia kena balak, dia diam. Dia tak ada hak, tak ada huk. Dia tahu kan, ni sebalik tu kan. Ini Allah nak cocok aku ni. Kalau aku tersilap aja kan, aku macam melatai parah aku ni. Ya Allah, kamu cakap, tutup mulut, biarkan. Jadi satu jemaah kena mate dia buat lari 40,000 barang emas. Mate dia buat lari. Isteri dia beritahu dengan suami dia. Suami dia kata, tak apalah. Mungkin ada hikmah. Dia datang, Ustaz, lanjut Ustaz. Saya ingat saya mesti kena maki hamun perut. Suami saya kenal kan dah lama. Tapi dia baca Ustaz dia lain. Dia berkata, tak apalah ada hikmah. Saya masuk bilik, saya nangis Ustaz. Bukan dia pukul. Saya sedih. Ingat dia berubah. Nangis. Tak marah. Oh. Pasal dia sudah tahu. Kan? Dia sudah tahu. Celupah tak kau dah kenal. Amat tengok Nabi Nuh kena warning. Rasulullah pun kena tegur. Oh jaga. Kan? Saya pun berapa kali kenal. Saya ingat yang hari hujan tu sekali kan. Ingat satu kali saya pergi, saya beli satu table untuk dinner. Dinner. Jadi nombor table saya start dari 11 hingga 20. Bila cabutan bertua kan dalam dinner tu kan. Dapat pergi umrah, 2 orang umrah. Dia kata, start daripada nombor 1. Wah, kita kan 11 sampai 20. 11 sampai 11. Kita punya lah. Dan hanya ada 2 angka. Wah kan. Ya, dia start dari nombor 1, hanya ada 2 angka kan. Saya terbabas, garanti
Kita medieval, tengok tu. Allah nak cuba kan. Boleh tak teringat. Sekali kat 1. Nombor yang kedua 0. Ya Allah. 10. 11. Saya 11 sampai 19. Dia cakap tak ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun. Dan saya keluar, saya minta ya Allah. Kepada Dewan saya minta maaf dengan Allah. Tengok tu. Saya kat garanti saya medieval no. Ya Allah. Allah nak cuba kan. Allah mak. Boleh lama naik kan. Nasib baik siling tak jatuh. Oh. Ya Allah, saya nak bagi peringatan. Kita tersilap. Yalah, kan? Jadi, itu syaitan dia kalah bagi orang yang tahu. Sebab Rasulullah bersabda, kalau Allah menyayangi orang itu, dia kasih kefahaman dalam agama. Ini dia. Kita faham. Jadi, apa yang berlaku pada kita, kita reda. Kan? Jangan banyak cakap reda. Dan kerana kita dah makrifat, dan Allah dah berjanji kalau kau pegang pada aku, bertakwa kepada aku akan kasih kau jalan keluar dari kesusahan kau. Dan rezeki yang tak disangka-sangka datang. Pegang. Anda adalah sabut. Sabut. Tak sabut. Itu kelapa-kelapa ni tu sabut. Dia tak boleh tenggelam. Itu anda lah sabut. Itu siapa kata? Orang kat depan ni. Kau nak pakailah kan. Anda sabut. Saya dah melalui pengalaman saya macam-macam. Tapi kalau berpaut pada ini, alhamdulillah, kita lepas. Pegang pada tali Allah. Bukhul tali yang kuat pegang. Naik, mengadu pada dia. Itu yang Nabi Ayub buat. Bila kena apa, naik, mengadu pada Allah. Dia tak mengadu pada orang. Tunggu jawapan. InsyaAllah. Balik. Jadi orang yang berilmu ni, ini yang syaitan fed up. Dia fed up. Anda berilmu. Kalau anda tidak, mungkin duduk kat kedai kopi tembak lah. Saya dulu pun samalah sebelum ada ilmu. Wah, pemain tembak ke, saya pun tak ada apa-apa. Action ni lah. Dah dapat ni baru kita faham. Jadi seperti kita tengok rahsia dia, dia aniaya pada siapa? Betul tak kan? Kita tahu rahsia dia. Allah tidak menganiaya walaupun sebesar zarah. Betul. Pada siapa? Pada siapa? Kan? Kau jahat dah, aku ketuk kau. Saya ketuk siapa? Saya main hidung. Boleh tak? Apa awak nak marah? Ni saya main hidung. Kan? Saya ketuk sampai dia jadi apa tu? Tajam kan? Ketuk kan? Awak nak marah? Kan? Saya main hidung. Begitu Allah. Dia buat pada zat dia. Pada siapa dia aniaya? Pada siapa? Saya aku tidak menganiaya seorang pun. Mana orang tu? Yang ada hanyalah aku. Mana dia? Kan? Kamu tidak dianiaya sedikit pun kita tiada. Yang ada zat dia. Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu yang berbuat zalim kepada mereka. Dia sendiri ingat dia dizalimi. Dia sendiri ingat. Tapi kalau dia tahu rahsianya, dia tahu dia bukan dizalimi. Itu zat Allah yang berlakon. Diamlah. Tengok wayang. Tengok wayang. Kan? Oh, tak tahu. Kita sudah berilmu. Jadi yang mengetahui, itu yang Allah mengilhamkan jiwa itu, kefasikan dengan ketakwaan. Dia kasih petunjuk, pelajaran dan sebagainya. Supaya kita tahu. Supaya kita tidak jahil. Supaya kita tidak lawan. Seperti iblis, dah bagus-bagus. Satu Allah minta kau sujud kepada Adam, menghormati Adam. Kerana apa? Aku. Kerana aku. Dia ingat dia wujud. Dia ingat yang saya cerita pasal itu gorila yang mati. Dia ingat tak?
yang dia tu yang tak ada kerja pergi ke zoo. Ingat tak saya ada cerita? Ingat tak? Belakang dia jatuh dekat kandang sebelah ada singa, ingat tak? Tak ingat? Ada semua ingat. Belakang dia kan dia tak ada kerja, dia jadi gorila. Pasal turis Jepun datang nak tengok kan. Dia pakai sarung gorila, dia swing. Kali dia swing terlampau cepat, dia jatuh kandang sebelah, banyak harimau kan. Sekali gorila menjerit, tolong, gorila menjerit, tolong. Harimau fed up, diamlah, nanti semua kena buang kerja. Kan? Kalau kita datang harimau pun sama, diamlah kan. Kalau menjerit harimau kena buang kerja, kesian. Kan? Bila kita dah tahu di sebalik itu kan, zat dia, diamlah kan. Engkau pun tahu kau pun menyamar, si harimau pun menyamar, dah tak ada kerja kan. Kau pekik, si harimau itu mengamuk, nanti semua kena buang kerja dah. Diam dah kan. Dia zat kita. Kau nafikan sifat itu, zat dia. Jadi Allah mengilhamkan tu. Alhamdulillah diilham kita yang baik, syukur kepada Allah. Dia mengilhamkan tak baik pun, reda juga. Tak ada pilihan. Kita terima. Dia menghendaki siapa, dia kasih hikmah. Barang siapa dihendaki Allah akan kebaikan padanya, dia kasih kefahaman dalam soal agama. Kita dah faham. Itu pasal bila kena ni, mau ingat lekas. Jangan maki hamun Allah, tumah Allah, menjerit pada Allah. Ingat, yang mati itu pun apa? Zat dia. Zat dia. Itu saja inna lillahi wa inna. Daripada dia kepada dia, kepada zat, daripada zat dia engkau datang, kepada zat dia engkau kembali. Ya, diam-diam. Tutup mulut kau boleh, kau tak boleh tutup kerana gigi semua besi patrikan. Jadi ada kesama orang yang tahu dan orang tak tahu. Kita dah tahu. Itu pasal kita apa-apa hal kita senyum. Ya. Wah, ni senyum makrifat. Senyum makrifat. Dia tahu. Senyum makrifat. Dia tahu. Ada orang macam ni tenang. Senyum, tenang. Tak ada kisah. Dia tengok dia tenang, happy. Dia datang. Dan ada kesama orang yang sudah mati, kemudian Allah hidupkan. Maksud orang yang tidak mengerti, tidak faham. Allah keluarkan dia daripada kegelapan, taruh dia dalam cahaya. Makna memberi dia pengetahuan macam awak. Ini semua kurniaan dia, bukan saya kasih. Ini saya selalu katakan. Saya pun dia kurniakan. Kalau dia tak kurniakan, saya tak terfikir saya dapat. Melihat saya track record tak bagus sangatlah. Kan? Kita kan budak kampung. Habis orang main mangga, jambu. So kan kampung kita lah kan. Orang tak ada wajar ngau. Tak kira apa kan. Bila orang nak kerja. Kenapa kau ambil aku main mangga? Ha? Ini Tuhan punya orang. Wah, anda jawab kan. Tuhan nak udak-udak kan. Bergaduh saya ingat lu. Gaduh. Dengan orang tua dah. Dia kata, kurang ajar kau lah. Engkau pun sama. Oh, berani kau cakap engkau pada aku ya. Aku bilang bapak. Oh, dengan Tuhan pun saya cakap engkau. Ya Allah, engkau lah maha pemurah. Tahu dengar ni jahat. Dulu kan budak-budak. Otak bergeliga lah dulu. Coba setan ajar kan lah. Pandai dulu-dulu lah. Lepas tu dah dapat ni. Saya cari balik orang-orang lama minta maaf. Orang motor project dah. Ada dulu RM5 saya kapal pun saya hantar balik. Oh. Apik saya buat suara, saya tak bayar, cari bayar dia balik. Dia boleh terprojek. Ingat lagi, ingat kan. Allah kasih ingat. Dosa-dosa lama tembus balik. Ui, bertelur sekejap. Jadi tak sama orang mengerti dengan orang tak mengerti. Jadi orang dah tahu dia relax. Tak ada kan kabut. Dia sudah tahu. Jadi sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurauan. Pada siapa? Pada dia, bukan pada kita. Kita berdengik mak tuan. Berdengik. Jadi ini senda gurauan
Allah pada Allah, bukan pada kita. Dia tengok zat dia bermain. Ya? Macam kita tu anak-anak kita bermain senda gurauan. Jadi dia melihat zat dia bersandiwara. Tapi kita yang zat dia parah kan. Dan ada yang gambar yang jalan gini. Ya, kan? Parah. Setiap hari jalan. Tanya, Tuhan macam mana hidup? Parah. Tapi jadi apakah kehidupan dunia ini hanya bermain pada siapa? Pada Allah. Bukan pada kita. Zat dia bermain. Kan? Ya, jadi yang jalan tu dia ketahui lah tengok zat dia main. Zat dia. Macam kita tengok anak-anak kita masuk dalam kain jadi hantu. Kita ketahui. Ayah. Hantu boleh panggil ayah pula. Anak gitu kan. Senda gurauan pada dia. Kan? Ini kita faham lah. Kalau kita tak ada makrifat susah. Senda gurauan kau macam perit hidup aku. Jadi penarik becak. Hari-hari nyanyi, oh Aziza kan. Jadi tak, tangan dia ibarat tangan ilahi menjalankan kita boneka. Zat dia boneka. Semua ni boneka, seperti boneka itu. Dia yang menjalankan. Kan? Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ni hanyalah kesenangan sementara dan sungguh itu akhirat itulah negeri yang kekal. Pementasan. Tapi yang heran, Stephen Hawking, saintis, dia pun akui hidup ni pementasan. Heran. Dia pun akui. Dia kata, semua yang kita jumpa sudah ada. Bukan kita buat. Sudah ada, bahkan kita jumpa. Peraturan-peraturan. Jadi, ini ada kerusi kan? Awak tak percaya, awak datang diri dengan saya sini. Semua orang datang duduk atas kursi, tak duduk kat bawah. Kan? Semua orang datang duduk kat kursi, tak ada menyangkung kat kursi. Kerana apa? Undang-undang yang ada. Yang tak nampak, tapi undang-undang yang ada. Kita di sini, semua orang datang ke mawa ahli-ahli tahu kat sini. Kaum madam undang-undang saya tak ada tulis. Kaum madam, kaum hawa, kaum pertengahan. Tak ada. Tak ada. Tapi masing-masing tahu perundangan yang sudah ada. Bulan tahu jalan dia. Matahari tahu jalan dia. Sudah ada perundangan. Kita hanya jumpa, bukan kita buat. Kan? Tarik nasi, tangan jalan sap. Dan tangan pun tahu mesti masuk mulut. Kan? Berbuah, betul cik sap masuk. Betul je cap masuk. Sap, tak pernah masuk. Tangan pun tahu. Perundangan itu sudah ada. Peraturan sudah ada. Kan? Jadi, kita jumpa peraturan-peraturan. Kita tidak buat peraturan. Semua sudah dilangsaikan. Dia cakap nature lah. Dilangsaikan oleh alam. Tapi kita tahu adalah Allah SWT. Itu Lauh Mahfuz dia. Sudah. Dan tak ada budak alih-alih lahir aja rambut putih berbisai berjanggut. Makin tua jadi lagi muda. Tak ada. Tak boleh terbalik. Kan? Dia makin tua, makin dewasa, makin... Kan? Dia tak boleh terbalik. Tersusun peraturan sudah ada, kita jumpa. Dia susunkan. Ini adalah pentas dia. Dia adalah kehidupan dunia selain main-main dan senda gurauan. Tapi bukan pada kita lah. Pada kita berdengik cik. Pada dia, pada Allah, senda gurauan. Permainan, perhiasan, senda gurauan pada dia. Pasal semua bergantung pada dia. Kan? Dia firman kun semua dah siap berjalan dengan sendirinya. Kan? Dia punya zat pastikan kita ikut Lauh Mahfuz dia. Itu dia. Dia striker, dia defender, dia goalkeeper, dia midfielder, dia referee, dia linesman. Semua dia kan. Tak payah tengok bola, dah tahu. Ini ibu baca orang futu raib, Syekh cakap sama.
Syekh Abdul Qadir cakap siapa? Kan? Dia striker, dia midfielder, dia goalkeeper, dia referee, dia midfielder, dia kan. Suka dia lah, kan. Jadi you dah tahu rasa dia sesenang sebab bercerita kan. Tengok saya cakap, pada hakikatnya, untuk orang yang dah tahu, pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak atau mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat. Itu rukun iman kita. Untung baik, untung jahat. Tidak ada rugi, tidak ada untung. Tidak ada faedah, tidak ada anugerah. Tidak ada sekatan, tidak terbuka. Tidak ada terbuka. Tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya apa. Bahkan segala-galanya di tangan dia. Dia ni sukalah hak dia. Buat apa dia suka. Macam diri saya kan. Besok saya nak pakai merah, boleh tak? Saya tak dengar, boleh tak saya pakai merah? Tak boleh, saya lempar awak laptop ni lah. Diri saya bukan diri awak kan, diri saya kan. Dia punya zat nah. Buat apa dia suka kan nah. Kita hanya boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya nak. Tahu dia bikin apa dah rida. Mesti mau rida. Tak rida tak boleh. Jadi bila kita dah faham itu, ini yang masuk iman tu. Kita dah faham segala-gala ni adalah apa? Zat dia. Betul tak? Bila kita nafikan, kita isbatkan zat. Sejenuh mata memandang. Di mana kau memandang zat dia? Bila kita nafikan sifatnya. Bila kita tahu zat, dan zat yang main sandiwara pula. Zat. Zat yang jadi seniman. Skrip lu mahfuz. Skrip tu lu mahfuz. Seniman dia zat. Kalau kita tak tahu tu yang lu mampus kan. Skrip dia lu mahfuz. Seniman dia zat dia. Apa kita apa nak dikatakan? Tak boleh cakap. Jadi walaupun digunting-gunting, kamu ya badan diam. Zat dia yang kena gunting, bukan kau diam. Maksud Syekh Abdul Qadir jalani. Janganlah kamu merungut. Pasal kita dah tahu rahsia dia. Rahsia dia. Itu pasal dia tengok Arab Spring. Kan Arab lompat. Kenapa ni? Terus saya tanya kenapa? Perhati apa hal dia tak buat tu. Apa hikmah dia. Jadi sesuatu yang dia buat tu, jangan kita cakap kenapa. Perhatikan hikmah dia. Semua tu ada hikmah. Kerana dia berfirman, adakah kamu berfikir aku buat sesuatu tu tak ada hikmah? Sia-sia. Ya apa yang berlaku, suka tak suka, kita tahu tu zat dia yang dalam kelakonan. Perhatikan apa hikmah dia. Kita boleh nampak. Hikmah dia, mustahak besok. Jadi kita Arab Spring, apa hikmah dia? Besok seminar saya buka lagi hikmah dia. Lagi apa itu? Occupy Wall Street. Apa hikmah dia? Orang memberontak pasal ekonomi. Sekarang di Greece, Spain sekarang. Orang berontak. Apa hikmah dia? Jadi kita boleh ceritakan. Perhatikan. Itu saya kata, walaupun badan kamu digunting-gunting, diam. Yang kena gunting, apa dia? Zat yang gunting, siapa dia? Kan? Ada mata, tengok. Ada telinga, dengar. Ada mulut. Zil. Diam-diam. Kita tak tahu. Kan? Terus saya kata, diam. Urusan dia. Perhati dan belajar. Kemana dia pergi. Jadi walaupun saya cakap, bencana menimpa kamu, jangan cuba menghindarkan. Inna lillah wa inna ilaihi. Jadi seperti bola yang ditendang-tendang. Bayi yang di dalam pangkuan ibunya. Mayat yang dimandikan. Orang sakit yang tidak sedarkan dirinya. Koma. Itu dia. Surrender. Menyerah 100%. Ya Muhammad. Naklah kau yang pertama-tama menyerah diri. Itu dah tahu rahsia.
Di sini, kalau you boleh mencangkup atau memahami apa saya cakap ini, saya ingat insya-Allah tak berapa lama dari ini, you punya cara pemikiran akan berubah. Dia panggil mindset kita berubah. Kita dah tak macam dulu gopo gapa kelang kabut. Tak ada lagi. Kita dah lebih stabil, dah tahu rahsia dia. Mindset kita dah berubah. Kita dah tak ada kelang kabut. Tak ada kita panik apa tak. Kita dah tahu. Ya. Itu asal. Bila kita ingat kita saja dah start ni. You boleh kena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, duduk diam-diam tunggu arahan dia. InsyaAllah akan datang. Macam mana you tunggu arahan dia, you naik, ya Allah, ini. Apa mesti aku buat? Tunggu. InsyaAllah datang. Pasal mindset mesti berubah. Macam dulu, kita ingat apa aku mesti buat kan? Sekarang tak boleh. Dia nanti seminar saya akan bawa. Atau minggu depan. Jadi bila kita ada ni, lepas naik. Ya Allah, apa mesti aku buat? Tunggu. Nanti dia kasih arahan. Pasal kita dah berubah. Mindset kita sudah naik, kita dah dekat dengan dia. Dan dia yang mengilhamkan kefasikan dan keimanan. Tunggu. Di situ baru you dapat pendekatan pada Allah. Satu orang bertanya saya di laman web tentang ini. Macam mana saya bila ada satu masalah, saya minta Allah petunjuk. Macam mana? Adakah pandangan? Saya kata tidak. Bila ada masalah, saya naik. Saya ceritakan masalah saya kepada Allah. Seperti Nabi Ayub AS. Belakang saya tunggu. Nanti datang dia petunjuk. Macam mana mengatasinya. Dan tidak pernah saya kecewa. Alhamdulillah. Jadi datang ilham. Beri contoh. Saya contoh. Seperti anda. Anda dahulu sakit. Tak dapat ubatnya. Selalu anda bermohon pada Allah supaya dapat ubatnya. Satu hari sahabat anda datang. Menceritakan penyakit dia tanpa ditanya oleh anda. Dan penyakit dia sama dengan anda. Dan dia mengatakan dia makan ubat baik. Jadi anda beli ubat, makan anda baik. Tengok anda punya doa. Allah dah tunjukkan. Sahabat anda datang, tanpa ditanya, dia beritahu dia ada penyakit yang sama, dia ubat. Itu orang tergamam. Macam mana Ustaz tahu? Ilham yang datang bukan saya tahu. Saya hanya tulis saja. Kan? Ranjat dia kan. Itu pasal kita sudah mindset kita. Betul kita makam. Kita dah naik sikit. Kita dah dekat dengan Allah. Macam tadi, terus naik, ya Allah. Berilah aku. Jadi kita jangan bergantung pada diri kita. Itu yang Syekh tak kasih. Jangan kau bergantung pada diri kau. Kalau kau bergantung pada diri kau, kau sudah jauh daripada Allah. Bila saya kena macam gini, naik, ya Allah. Tolonglah, tolong. Ingat, satu kali saya perlu 18,000. Malam saya munajat, ya Allah. Nak bayar bonus, gaji semua, tak cukup. Staff tu jam 24 orang. Besok pagi ingat, ini saya punya office lama ni. Siapa kat depan pintu? Ada depan. Nampak saya cakap, kenapa orang tua ni ada sini? Dia dengan saya ada kena-mengena lah. Kan? Dia nampak, saudara mau berapa? Cakap, apa orang tua ni cakap ni? Nak berapa? Kalau saya teringat lah. Malam saya ada munajat kan. Saya dengar, Allah menghantar. Saya kata, Ustaz, masuk. Saya mau 18,000. Tak banyak cakap. Aku jumpa dia berapa hari. Nak lagi tak? Cakap. Tahu dia lah. Allah dah kasih, dah cukup lah kan. Dia kata, nak lagi tak? Nak. Cukup lah, syukur lah. Tapi tu, malam kita minta. Siang dia tercekat. Tak ada saya panggil dia, tak ada apa kan dengan checkbook.
Nampak saudara mau berapa? Saudara, tengok dia panggil saya saudara. Ha? Saya tak tahu, saya tahulah. Pasal apa? Semalam ada naik, dia datang, dia tengok saya tahulah. Dia pun tak jaga berapa, tulis dia balik. Wah, ini orang kita malam minta ngalah, pagi-pagi dia tercegat. Apa nak dikatakan lah. Ada mulut, diam. Tapi lepas tu dia dengan saya rapat lah. Very close. Lepas tu. Semoga Allah merahmati dia, insyaAllah. Jadi tu bila kita balik-balik, bila kita ada, lekas naik. Tak ada pun naik lah, ingat dia kan lah. Jangan sombong kan. Jangan ada problem dia datang tengok bapak kan. Bapak pun telefon kan, datang rumah mesti ada problem. Dia tak ada problem, muka hidung pun tak nampak kan. Begitu Allah. Tak ada problem pun naik lah, ingat dia kan, menjengah-jengah. Kalau tidak, malaikat pun problem. Ini yang batang hidung dia datang mesti ada problem ni kan. Malaikat pun fed up kan. Jadi tak ada problem pun naik, ingat. Ikut yang Haji Rosli tunjukkan, nanti saya akan sambung di situ. Jadi ini dia, pepatah Melayu. Biarkan seruncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Mungkin yang tulis ni wali ya. Dia tahu rahsia kan. Diamkan. Dah tahu, kita dah tahu. Diam. Dan sama juga Pak Pandai tak. Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada tangan garu, ada kaki goyang. Otak pandai, ada akal pakai, ada bijak gadai, ada mata pejam, ada mulut punya. Buatlah tak tahu kan. So you diam-diam. Jangan buka-buka gitu. Kalau orang tahu, okeylah. Kalau orang tak tahu, dia bingung. Tapi kita dah tahu, diam-diam lah kan. Kalau saya mengajar awak buka situ, saya tak nak ajar lagi dah. Sudahlah, habis dah. Apa nak ajar kan? Walhasil dah balik asal lah kan. Tak boleh. Dulu Haji Zin selalu gaduh kan dia kan. Dia selalu buka. Dan diam lah. Jadi orang dengar shock story ya. Kalau kita dah tahu, itu dia. Fimai kat situ ya. Bila kau nampak dakwat itu, kau tak nampak hurufnya. Jadi sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut Allah di kalangan hamba-Nya orang-orang yang berilmu. Jadi bila saya dah tahu, di situ datang iman. Di situ datang iman. Kita dah tak gaduh dengan Allah. Kita ikut kehendak dia. Dan kita reda apa juga. Bukan kamu sembahyang dan berpuasa dan ibadah yang menentukan kamu masuk syurga. Tidak. Rasulullah bersabda tak seseorang masuk ke syurga dengan dia punya ibadah, tetapi dengan keredaan Allah. Itu dia. Dan Allah berfirman, kita reda pada dia, dia reda pada kita. Baru kita masuk golongan orang-orang dia. Mau. Jadi bila kita tengok macam ini, dan kita dah tahu rahsia dia, apa nak bikin? Diamlah. Bersopan santun lah, diam kan. Jangan banyak cakap. Sabar je, berserah kan. Dengan sukarela kepada dia. Macam dulu kita duduk kedai kopi kan. Kita minum air. Kalau orang datang, langgar, kita punya cawan terbalik, kita mesti lempang kan. Kita duduk panas marah. Kadang dia langgar, kita punya air, dia punya air pun tumpah. Kita bilang, jangan, tak apa. Atau lu basah, ambilkan, kita bisa sapu tangan, lap dia ni. Aku belikan lu kopi. Dia ni betul tak betul ni. Terbalik kan. Macam anak kan. Ibu, ayah ni betul ke tak betul? Kenapa? Kita tadi kan, Habib terpijak kaki dia kan. Ibu tahu lah kaki dia yang sebelah tu selalu sakit kan. Jadi kaki dia sakit, Habib tak nampak, Habib terpijak. Habib apa ayah mungkin? Habib, jaga tu kaki ayah. Habib terpijak nanti bengkak lagi tu. Lain kali jaga taruh. Alamak, Haji terperanjat. Haji ingat dia nak lempang ke kau dulu tu pang-pung kan. Kurang hajar. Kau tak nampak di kaki yang sakit. Kau di awak kau boleh kata apa kan. Ini dia boleh cakap baik lah. Ibu, dia betul tak betul kan. Berubah. Ini orang sudah berubah. Ini orang Allah.
Ini orang Allah. Jangan main-main. Ini orang sudah kenal Allah. Ini yang firman dalam surah Allah Mujadilah ayat 22 gitu. Surah 58 ayat 22. Orang-orang Allah. Ini orang-orang Allah. Jangan main-main. Dia dah kenal Tuhan dia. Dia senyum. Nah, you buat apa dia senyum. You melampau batas, Allah yang balas, bukan dia. Ini dangerous pula. Dan macam orang kan, dia orang-orang Allah. Dia berserah penuh pada Allah. Macam kita punya sister Mariamah, dia pergi China. Seorang diri. Bawa duit-duit yang orang sedekah sini, kasih sana. Seorang perempuan. Di hujung-hujung sana, hujung sendiri. Tapi dia orang Allah. Allah pelihara dia, insyaAllah. Dia yakin pada Allah. Tapi dia pun tak tahu kenapa dia buat gini. Tapi kita tahu, itu Allah mahu dia begitu. Tak boleh bikin apa. Macam saya mengajar kan. Lama saya mengajar ni. Dari 1992. Dan tak ada dapat gaji. Lillahi ta'ala. Semua kasih balik untuk bayar sewa apa. Dan tak ada cuti kadang-kadang. Tapi kenapa saya buat? Kadang-kadang orang tanya, Tuan lawyer, apa pasal nak jadi ustaz? Tak cukup makan. Saya cakap lebih cukup makan. Tapi kalau kamu jadi ustaz, itulah saya tengah fikirkan lagi itu kenapa. Kan? Tapi selalu kita story saya dah lama dari 1992. Saya back tunggu nak cuti tak dapat. Kalau satu hari dia cakap, wah tak boleh ajar ni tutup. Wah saya holiday pergi satu dunia orang. Saya belum dapat cuti. Masih jalankan. Dia tak. Ini kita ikut. Kita tahu rahsia dia. Dia mau kita teruskan. Alhamdulillah kan. Jadi awak pun tahu, awak ada ni ilmu. Dan awak dapat ni ilmu, mesti ada hikmah. Dan selalu yang saya tahu lah, yang marah yang saya tahu, awak dapat ni, ada sesuatu awak kena buat. Saya pun tak tahu. Boleh jadi awak kena mengajar dengan kawan-kawan saudara, itu awak berpasal. Saya sudah sampaikan, ni ilmu yang dia sudah sampaikan, saya sampaikan. Tapi ini melekat dengan awak. Bila kita makin dewasa, generasi baru akan cari ini ilmu. Setiap generasi cari ini ilmu. Mengenal Allah, makrifat. Kita ada. Tak payah anak cucu kita lari sana sini. Nenek ada dah, nenek tahu lah. Kau tanya. Macam mana Allah melihat, mendengar. Kau tanya. Macam mana dia zahir dan batin. Macam mana, di mana kamu memandang dia. Di situ dia ada. Apa maksud dia zahid dan batin awal dan akhir? Kau tanya nenek, dia tahu. Dia boleh buka. Pasal Lauh Mahfuz pun dia boleh buka. Begitu lah. Alhamdulillah. Bagian awak. Bukan saya kasih. Awak dah tahu jawapannya. Kalau saya nak kasih, saya kasih siapa? Awak dah tahu kan? Tu jangan saya famous lah. Dari Singapura. Semua orang tahu. Dia ni yang main-main kan. Wah, hebat. Tak ada can, babe. Itu Syekh tekan tu. Keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat mana? Mengingati Allah. Masuk dalam bilik zikir, duduk sana bersama Allah. Diam, khalwat. Jadi makrifat bekerja sentiasa. Kita dah berilmu, sudah tahu. Jadi mindset kita mesti mau berubah. Mesti berubah. Kita dah faham. Ya. Apa juga berlaku, kita senyum. Senyum apa? Senyum apa orang cakap? Senyum makrifat. Kan? Kita dah tahu. Rahsia dia. Kalau kita celupa, itu yang parah. Satu perkataan salah, kita boleh tergelincir ke neraka. Jauhnya antara timur dan barat. Jaga. Satu perkataan salah seperti Abu Lahab. Dia mencelaka ke Rasulullah SAW. Turun ayat itu kan. Al-Lahab. Macam mana bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ada. Itu dia. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Mulut dia celupah. Kita dah tahu rahsia dia. Ingat, saya pun tersilap. Ingat, hujan dia. Alamak, kenapa hujan kan? Tersilap. Ingat cakap, garanti kita pakai table kenangan. Tersilap. Kita manusia. Alhamdulillah, ampun Allah ampunkan. Jadi, kita sudah tahu rahsia dia. Mau jaga. Ya, ada soalan apa tu sini? Kita dah habis. Jadi, ini rahsia dia. Tengok, saya boleh explain dekat you dengan senang. Maksudnya, you dah tahu kan? Satu hari patut saya duduk sini, you all nak cakap saya dengar. Oh, syuk. Sama kan? Syuk. Tapi itulah, lagi tahu rahsia dia lagi syuk. Tengok pula minggu depan apa datang. Kita akan story lagi. InsyaAllah. Saya tak ikut buku ke apa yang datang saya kasih. Tapi saya suka macam ni. Saya free ya, bebas. Apa ni, tajuk datang saya. Kalau seminar ada tertentu, tak boleh, mesti ikut. Ini lebih syuk. Tapi kita dengar penerangan ni, pasal apa satu hari mungkin awak kena terang. Jadi awak ingat ustaz terangkan begini-begini. Kalau you ada lebih baik, okeylah. Kalau tak ada baik, pakai yang depan punya lah kan. Tak kisahlah kan. Boleh juga. Terus tak ada apa, kita berhenti sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.